hari ni kita buka, semua orang boleh tengok, tak ada masalah. Ya. Share link ni dengan kawan-kawan, dengan saudara mara, dengan anak beranak ke, dengan jiran-jiran tetangga. Kalau ada grup komuniti dan sebagainya. Okey, kalau kat Facebook kita pun kita akan live juga. Kejap lagi kita akan share live ini. Tapi kat Facebook akan delay sedikit lah daripada sesi Zoom ni. So, apa kata anda sharekan selain daripada share link Zoom kita sekarang ni. Nanti dekat Facebook GPS Bestari, saya mohon jasa baik anda untuk sharekan juga kita punya live tu kepada page-page komuniti dan sebagainya. Supaya ramai yang dapat manfaat. Aku ni confused juga. Saya sebenarnya confused juga ni. Tak tahu nak tengok lubang yang mana. Satu kamera. Saya rasa kamera. Okey, ini. Saya akan tengok lubang. Hai, sekarang ni teknologi semua. Facebook dah live GPS Bestari Sinar Harian. Okey, GPS Bestari. Okey, kita live hari ni di GPS Bestari punya Facebook dan juga Sinar Harian. Maksudnya anda boleh tengok dekat dua-dua juga. Boleh share daripada situ. Tapi better share, tengok dekat Zoom kita punya sesi ni lah. Sebabnya kita akan kita akan live lah langsung nak soal jawab ke kita akan lebih cepat di Zoom. Daripada Tati tanya boleh share link kat chat box ni tak? Okey, sekejap. Saya minta tim saya untuk sharekan link dekat chat box ni. Tim kepada anda, tim kepada kita ada Khairi, Rahimi, Hafiz dan sebagainya. Daripada permintaan Tati kata boleh tak sharekan link dekat chat box ni? Tolong. Tolong. Sebabnya saya ni link apa nak tu link untuk live ni Remy. Mungkin dia nak copy paste Remy. Ya. Itu dia tim kita dah pastekan dah pun. Kepada Puan Tati tadi tu link dah ada. Boleh sharekan lah kepada kawan-kawan, kepada grup komuniti dan sebagainya. Biar ramai masuk. Meriahlah sikit kita di sesi ni. Kejap ya, saya nak minum air sekejap. Adakah anda semua dapat mendengar suara saya dengan jelas? Audio saya, visual saya okey ke tidak? Clear ke muka saya di pagi hari ini? Saya harap anda semua dalam keadaan yang sihat sejahtera lah ya. Dengan keadaan semasa sekarang ni. Risau. Sebab kata TikTokers tu semua orang risau kadang-kadang. Saya harap anda semua kekal sihat, kekal beri rumah, suara jelas Encik. Terima kasih Puan Norzita Abdullah. Puan Norzita Abdullah, alhamdulillah. Nanti dekat hujung nanti kita akan buka tau. Sesi live kita ni kita akan minta anda semua untuk buka webcam anda, kamera anda dan sebagainya. So bersedialah kepada akak-akak yang mungkin tengah tak bersiap lagi tu, bersiap sedia segera. Sebabnya nanti hujung nanti kita akan buka, kita akan bagi kebenaran untuk semua orang boleh buka webcam untuk sama-sama kita masuk ramai-ramai dalam frame supaya kita bolehlah ambil gambar, nak screenshot ke, nampaklah kenangan bersama dengan Datuk Fazli nanti kat hujung nanti insya-Allah. Ya. Sekejap saya tengok dekat Q&A ada ke tidak. Okey. Dekat chat sekejap saya check dekat chat box ni ada chat masuk ke. Okey, alright, okey. Sebentar lagi insya-Allah kita akan bersama dengan Datuk Fazli. Sekejap lagi. Ada orang masuk komen tu. Kejap saya baca. Inul Romzi, bersiaran dari Sungai Penchala sambil pengkena cekodok pisang. Allahu Akbar, sedapnya cekodok pisang. Aduh, bersiaran Sungai Penchala sambil pengkena cekodok pisang. Sungai Penchala tu yang Sungai Penchala tak silap saya, zaman saya di Sri Pentas dulu saya suka pergi ke Sungai Penchala untuk makan bersama hijau bersama hijau kat saya dekat masjid tu. Rindunya sedapnya kat Sungai Penchala tu, cekodok pisang sedap juga pagi-pagi ni. Saya duduk bujang jadi saya tak breakfast lagi pagi ni. Saya minum apa saya minum tadi? Apple cider vinegar, cuka apple. Nak kuroi katanya. Sarina Samsudin kata tengah dengar sambil buat kerja rumah. Begitulah kehidupan kita. Bila
work from home sekarang ni kan, PDPR dan sebagainya. Kerja kat rumah sebenarnya lagi hektik kan, lagi macam banyak benda kita nak kerja kan. Betul. Saya ada pengalaman tu lah, sebabnya bila sebelum ni saya kerja kat office, tiba bila kerja kat rumah, nak kena kejar barang kat dapur, nak kena buat kerja office kat. Saya memang sebenarnya salute dengan khususnya ibu-ibu lah, akak-akak semua, para isteri. Cikgu pun sama juga. Mengajar kat rumah, lepas tu nak kena menguruskan rumah tangga lagi. Macam manalah anda semua boleh buat. Tabik spring untuk anda semua. Khairi Yusri kata, selamat pagi. Terima kasih Khairi Yusri, selamat pagi. Apa khabar kita pada hari ini? Assalamualaikum, saya Kak Safia dari Bangi. Kak Safia, waalaikumsalam. Kak Safia Bangi kat mana tu? Kejap orang, Datuk Fazli kita pun dah ada tu sebenarnya. Okey, tak kejap lagi, insyaAllah kita akan mulakan tak lama lagi. Okey. Tadi orang Perak tadi tak menjawab lu pula. Saya dekat mana Perak tu? Puan Nurul Huda tu. Puan Nurul Huda kat mana Perak Puan Nurul Huda? Dan kepada anda semua, selamat pagi, selamat datang. Saya ucapkan mewakili tim GPS Bestari ke sesi Zoom In bersama dengan Datuk Fazli pada pagi ini. Hari Sabtu, berapa hari bulan hari ini? 17 hari bulan 7. Saya harap anda semua sihat sejahtera. Anda happy pagi ini, dah breakfast. Tenang-tenang sahaja. Semalam kerajaan dah umumkan PKPD beberapa kawasan di Selangor tamat. Saya pun tak baca detail lagi. Kalau anda tahu, mungkin anda boleh kongsikan dengan saya. Bangi di Bandar Baru Bangi, Seksyen 16. Seksyen 16. Bangi. Yelah, raya tahun ni. Kalau tak, raya sebelum ni, Bandar Baru Bangi memang jam. Pergi shopping kat sana. Tapi tahun ni, tahun lepas, sedia keadaan. Tapi tak apalah, insyaAllah. Tak lama lagi kita akan menang lawan COVID-19 ni. Saya asal Taiping, kini menetap di Selama, Encik Edi. Selam. Orang Taiping. Orang Taiping. Itu ajar benar. Saya orang Sungai Siput. Selama. Selama ada Suapadi, ada Bendang ya. Betul kan? Bendang. Tapi Selama tak cakap Perak. Saya je cakap Perak. Selama cakap Utara. Taiping pun cakap Utara. Cakap macam orang Penang kan. Koma pun dari Perak. Sungkai yuk. Ni ada orang Perak. Ini cakap Perak. Orang Sungkai. Muhammad Azmi bin Yusuf, orang Perak kaman. Tak orang pemana. Hailah kaman. Okey ke tidak? Dah berapa lama dah kita semua tekuk kat rumah ni. Cik Zuan ni kata sayur batu gajah. Ni batu gajah apa pekat juga. Perak aja. Makin ramai pula waris-waris orang Perak ni. From CM, dia kata raya haji tak boleh balik raya. Ya, leropi tu le. Cik CM ke Puan CM ni ke, raya haji tak boleh balik raya. Ya benar. Walaupun semalam kerajaan umumkan PKPD di beberapa kawasan daerah di Selangor, aku tengok salah kamera. Telah pun ditamatkan. Tapi no. Janganlah pandai-pandai, janganlah di kalangan kita ni pandai-pandai ke Perak tu je. Janganlah di kalangan kita pandai-pandai nak balik rentas negeri dan sebagainya. Ingat, kita ni tak tahu kita ni bawa virus ke tidak. Ya. Sekarang ni kesnya tak boleh nak di detect kadang-kadang sebabnya orang tu sihat tapi dia bawa virus. Kita yang mungkin immune system rendah dan sebagainya, mungkin akan dapat kata pula mesti masa ke ni. Okey, kepada anda semua, kejap lagi kita akan bermula. Sambil-sambil itu, apa kata anda sharekan kita punya link Zoom ini dengan kawan-kawan. Dengan kawan-kawan tak ada masalah. Kalau mereka tak mendaftar pun tiada masalah. Kita boleh jemput diorang untuk masuk untuk saksikan sama-sama perkongsian kita pada hari ini. Ya, dengan Datuk Fazli bukan senang tau kita nak dapatkan pakar motivasi dan juga selebriti Datuk Fazli ni kan. Percuma je untuk anda semua, tiada masalah. Ya. Zarinah kata, Alhamdulillah rezeki join pagi ni hampir lupa. Mojo tak lupa. Kalau tidak melepaslah peluang kita pagi ni, Puan Zarinah. Alhamdulillah Puan Zarinah sertai kita. Daripada Azrun, saya rasa Encik Azrun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Jawab salam, tak jawab dosa. Saya Azrun bersiaran dari Eco Majestic Semenyih, Selangor. Alhamdulillah, durian sini banyak lagi. Ini sebab pasal durian pula ni bahaya ni.
Kenapa muka saya ada dua tu kat situ? Okey. Okey, Assalamualaikum Datuk Fazli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar saya jelas tak? Boleh, alhamdulillah. Sihat Datuk? Alhamdulillah sihat. Ni pun saya Alhamdulillah. tengah duduk-duduk tadi saya terdengar celoteh daripada Eddie tu, saya yang seronok pula dengar. Kita pagi ni kena ceria Datuk. Lepas tu sebabnya pagi ni kita punya sesi Zoom in bersama dengan Datuk ni, tim kita nak buat santai-santai je Datuk, supaya semua orang, sebab tajuk kita pun elak stres jadi guru dekat rumah. So tak adalah orang stres pula dengar kursus kan Datuk. Betul-betul. Ya Allah Datuk, cantiknya rumah Datuk. Allah, dah buat live selalu, so nak kena cantikkan lah juga. Semangat Datuk pakai baju batik pagi ni. Saya pula rasa macam alamak, saya pakai t-shirt je dekat rumah. Dia pun batik santai je ni. Batik santai. Datuk, Datuk, wife, anak-anak semua okey kat rumah Datuk? Alhamdulillah semua sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, sekarang ni kepada anda semua, Datuk Fazli dah pun bersama dengan kita. Kita akan mulakan terus sesi ni. Jangan risau, kita buat santai-santai sahaja. Kejap saya baca komen kejap ya Datuk ya. Baik. Ahmad Safarman daripada Assalamualaikum Cikgu Ahmad Safarman dari Gerik, Pulau Perak. Ceria Eddie hari ni. Alhamdulillah, ramai pula orang Perak ni Datuk. Muhammad Azmi, Alhamdulillah. Assalamualaikum Datuk, semoga sihat selalu. Amin, amin. Puan Nurjita Abdullah, Assalamualaikum Datuk Fazli. Waalaikumsalam. Saya pula jawab Datuk. Cantik rumah, banyak pokok, lampu-lampu. Begitulah kan. Jom kita tiru dekorasi rumah Datuk Fazli. Okey, kepada anda semua, peserta-peserta semua ya. Kalau nak ada apa-apa soalan nanti, boleh letak dekat ruangan Q&A dekat atas. So, cuba anda tengok dekat skrin atas anda sekarang ni, kat bucu kanan. Kalau dekat skrin saya, bucu kanan lah. Ada tulis Q&A warna putih button itu, anda boleh klik kat situ, nanti boleh letak soalan dekat situ. InsyaAllah saya pick up kat soalan anda untuk Datuk semua. Begitu. Nanti kita boleh tick kat situ siapa yang jawab soalan yang kami dah jawab ke belum. Jadi Datuk, kita mulakanlah sesi pagi ini. Elak stres jadi guru dekat rumah. Sebelum ni dalam Buah Bestari, dekat GPI Bestari, Facebook dengan YouTube kita, Datuk dah kongsikan juga. Tapi hari ni Datuk, Saya. sebab saya baca juga Datuk dekat Facebook dan sebagainya, luahan ibu bapa. Dah hilang pula muka Datuk pada Apa? Teruskan. Okey, teruskan. Saya betul. Teruskan. Okey, betul kamera. Ramailah ibu bapa juga yang macam ada lagi stres kan ni, especially kedai pula semalam baru dibenarkan untuk buka, kedai stationery dan sebagainya. Jadi Datuk, Betul. first thing first, apa yang ibu bapa perlu tahu bila adanya proses pembelajaran dan juga pengajaran di rumah ni Datuk? PDP di rumah Datuk. Macam mana Datuk? Apa yang first thing first Datuk? Baik, untuk ibu bapa yang melakukan pembelajaran di rumah, yang lebih penting adalah cara mereka kontrol emosi dengan anak-anak. Sebab anak-anak ini adalah anak-anak berbeza umur. Ada yang kecil, ada yang besar, dan dalam rumah tu pula macam-macam emosi ada. Ada yang sedang marah, sedang masak, sedang tidur, sedang tengok TV dan sebagainya. Jadi ibu bapa ni perlu sangat pastikan bahawa mereka ada emosi yang stabil. Emosi yang stabil itu bermaksud kalau rasa nak marah, kena tahan. Kalau rasa nak mengamuk, kena kontrol. Kalau rasa macam anak tu nak dilepuk-lepuk, kita cuba ambil air semayang ke, tengok TV dalam silent ke, apa saja kita buat supaya tidak ada emosi yang terkeluar kepada anak. Sebab biasanya apabila kita mendidik anak di rumah, bila berlakunya gangguan internet, bila berlakunya gangguan bunyi-bunyian, bila gangguan ting-tong, kejap lagi macam kita tengah live ni, tiba-tiba ada dengar bunyi loceng pula, ting-tong, ada Grab datang dan sebagainya. Jadi semua itu perlu kita stabilkan diri. Sebab ini adalah norma baru. Jadi untuk ibu bapa yang mereka masing-masing sibuk untuk memastikan bahawa anak-anak mereka itu dididik dengan lancar, anak-anak itu selesa kat rumah, ibu bapa kena selesa terlebih dahulu sebelum anak-anak itu diselesakan. Itu lebih penting tadi. Betul. Ni ada daripada atas ni soalannya Datuk Sora ni. Anonymous, dia tak nama dia. Dia kata macam mana tak marah Datuk? Cikgu mengajar dia boleh tertidur. How lah. Okey Datuk. Ini kes PDPR sekarang Datuk. Cikgu mengajar secara dalam talian. Lepas tu anak murid pula kat rumah tu gamaknya tutup kabel, ataupun mungkin dia tak ada webcam sebagainya. Dia tidur Datuk. Macam mana tu Datuk? Memanglah, maksudnya saya pun hadapi benda yang sama. Anak-anak saya bukan tak pernah tidur bila ada kelas. Anak-anak saya bukan tak pernah abaikan kelas dan sebagainya. Itu adalah lumrah. Tapi mungkin cara kita kendalikan keadaan anak-anak sebelum kelas tersebut. Contohnya, kalau kita tahu besok kelas start pukul 10, contohnya 9 atau 7 sekalipun,
Malam tu kena pastikan malam sebelumnya anak-anak makan cukup, apa yang mereka minum, mereka tengok TV, tengok program apa, mereka buat apa, adakah aktiviti riadahnya terlampau banyak. Sebab saya sering galakkan ibu bapa, kalau tahu anak-anak seharian tu ada kelas, jangan galakkan mereka tidur lambat, nombor satu. Kemudian pemakanan juga sama penting. Jangan bagi mereka makan terlampau banyak gula sehari sebelum. Jangan bagi mereka makan terlampau banyak karbohidrat. Macam anak-anak di rumah mereka suka makan. Tapi kadang-kadang kalau kita tengok mereka terlampau banyak makan nasi, 3-4 pinggan nasi tapi tidak ada buahnya. Jadi nutrisi yang kita berikan juga membantu penstabilan emosi anak-anak dan juga keadaan kepekaan minda anak-anak. Kadang-kadang bila depan komputer, anak-anak mudah mengantuk dan mudah hilang konsentrasi. Jadi kita siapkanlah mungkin depan kelas tu kita tak apa. Saya rasa ramai guru-guru akan faham bahawa kalau anak-anak mengunyah itu adalah untuk elakkan daripada mereka mengantuk. Bagi mereka gula-gula, bagi mereka minuman yang mereka suka, bagi mereka sesuatu yang mereka ada inisiatif untuk kekal segar. Itu sangat penting. Betul. Ni nanti ada pula Encik Zuhairi dia kata Datuk nanti belanja sikit lagu Asmara ini. Tiba-tiba dia pergi. Boleh insya-Allah. Di hujung-hujung saya nyanyi. Betul. Daripada Puan Rozita Abdullah, dia kata start kelas Google Meet awal sangat. Dia kata 7.30 dah start. Adakah itu puncanya, Datuk? Ya, sebenarnya memang waktu yang kita mulakan kelas menjadi punca kenapa kadang-kadang anak itu mengantuk. Sebab tu kadang-kadang saya sarankan kepada guru-guru kalau ada PDPR mungkin boleh dianjakkan sedikit supaya anak-anak cukup tidur. Jangan kita anggap apabila anak-anak itu dah biasa di sekolah pukul 7 pagi boleh pergi sekolah. Bila PDPR ni mereka berbeza sebab dekat rumah itu situasinya sangat-sangat berlainan. Di rumah ini anak-anak mereka ada satu keadaan yang mana mereka mudah selesa dan mereka mudah alpa. Jadi waktu pagi itu memang sukar untuk kita bangunkan anak. Sebab tu ada satu taktik yang saya gunakan. Kadang-kadang anak saya mengamuk juga, mereka menjerit juga kat rumah. Sebab apa yang saya buat? Bila bangun pagi tu, saya akan kejutkan perlahan-lahan. Lepas tu sebelum mereka mandi, saya dah ambil kain basah yang agak sejuk tu, saya lap muka mereka. Walaupun mereka mengamuk, mereka marah, tapi apabila mereka terkejut dengan ada air di muka tu, mereka akan lebih segar daripada biasa. Kalau tak percaya, cuba. Boleh cuba tu. Tipsnya ialah kain basah yang air sejuk ke apa, Datuk? Janganlah sejuk sangat, tapi air yang sedikit sejuk daripada suhu bilik. Supaya mereka terkejut sedikit. Susah juga kalau ada yang ekstrim letak pula apa tu ais ketul ke. Itu memang anak-anak terkejut. Terkejut tak bagus untuk jantung dia orang. Macam ada juga ibu bapa yang DM pada saya, mereka kata mereka spray anak-anak dengan spray untuk ironing board tu. Dia spray muka anak tengah tidur. Boleh, tapi lama-lama anak-anak terkejut bila jantung mereka berdegup terlampau kencang masa tengah tidur. Ingat masa anak-anak tidur, mereka dalam keadaan tenang dan dalam proses untuk kuatkan badan. Jadi apabila mereka terkejut, lama-lama tak bagus untuk anak-anak. Mereka akan lebih stres. Ya, dah jadi penyakit lain pula Datuk Jadi kepada anda semua yang sedang menyertai saya dengan Datuk Fazli untuk topik kita pada pagi ini elak stres jadi guru dekat rumah, jangan stres-stres. Okey, kita cuba follow tips-tips daripada Datuk Fazli pada pagi ini. Tadi Datuk Fazli dah sharekan boleh sediakan kain towel ke sebagainya dengan air yang jangan sejuk sangat, kejut anak nanti. Lapkan dekat muka mereka sebelum mereka nak mandi tu, bagi dia orang segar sikit. Memang mengamuk mula-mula kot, tapi insya-Allah lama-lama okey. Dan kepada anda kalau ada soalan, boleh letak dekat button Q&A ke atas tu, klik button tu, letak soalan anda. InsyaAllah saya pick upkan untuk Datuk. Okey, sebabnya kat ruangan chat pun ada juga ni. So nanti saya pening pula masa tak nak baca. Ni dekat ruangan chat kita ada katanya daripada Ahmad Safarman, saya menyewa di kampung. Kebanyakan budak-budak adalah murid saya. Oh, cikgu lah ni, kiranya cikgu Safarman. Selalunya apabila ternampak saya, mereka akan menegur. Tetapi sejak musim PDPR ni, apabila terserempak dengan saya, terus melarikan diri macam tikus nampak kucing. Faham? Mereka takut sebab tak masuk PDPR. Okey, ini kes murid, anak murid tak masuk kelas PDPR ini daripada cikgu ni, ini perkongsian dia. Jadi apa yang Datuk boleh katakan tentang ni, Datuk? Okey, biasanya apabila kita tengok ialah mereka mengelak ataupun mereka ada masalah untuk adik kelas, kadang-kadang kita tengok ianya berpunca daripada keadaan sekeliling juga. Adakah anak-anak itu ada bercakap dengan orang lain, guru-guru yang hilang semangat sebab ada WhatsApp group yang kurang sempurna. Jadi keadaan sekeliling itu perlu diambil kira. Sebab saya nyatakan apabila kita ada PDPR, yang lebih penting adalah bukan hanya internet semata-mata,
bukan hanya laluan ataupun komunikasi di antara individu-individu tertentu, tetapi juga preparation ataupun persediaan untuk menghadapi PDPR tersebut. Preparation ini termasuk apabila kita bersedia, kena beritahu orang keliling, kita kena bersedia tengok jadual, kita kena bersedia dengan bahan bacaan, kita kena bersedia dengan apa di depan mata, kita kena bersedia dengan alat-alat yang tertentu. Dan saya tengok ramai juga guru-guru bertanya kepada saya, kami sendiri stres dengan ibu bapa yang tak support. Jadi bila ibu bapa kurang support, itu masalah pada guru, masalah pada anak. Jadi sebenarnya ia adalah sesuatu yang inklusif. Semua orang kena participate bersama untuk pastikan proses pembelajaran dalam talian itu dapat diperpanjangkan. Ya, maksudnya sekarang ni bukan ibu bapa je yang stres kat rumah mengajar anak. Cikgu pun sama juga sebabnya ini norma baru kita kan Datuk. Jadi maksudnya semua orang kena mainkan peranan lah. Bukan cikgu je yang ni, ibu bapa pun kena tolong juga begitu. Dekat ruangan Q&A ada daripada anonymous ni lagi. Oh ada, orang lain pula ni. Okey. Salam Datuk, anak saya tulisan mereka sekarang semakin tak berapa nak cantik. Mungkin sebab dah jarang menulis. Betul lah tu, PDPR banyak menaip. Datuk, silakan. Betul. Sebenarnya ini berlaku pada anak saya yang nombor 3. Anak saya nombor 3 tu memang dia punya bentuk penulisan ataupun dia punya corak penulisan telah pun kurang sampai 50% lah. Kalau dulu dia punya A tu nampak macam A, tapi sekarang A dia dah tak nampak macam A, dah macam nombor 9. Lepas kemalasan bukan timbul kerana mereka sengaja, tetapi tabiat itu telah berubah. Kalau dulu kita menulis tanda cantik, nak pastikan semua tulis cantik, tapi bila kita menggunakan gadget, kita menaip satu, tapi kita menaip dengan cara pantas dan kita banyak pakai short form. Jadi nak kena biasakan semula anak-anak untuk menulis. Jadi apa yang saya selalu buat setiap minggu ada latihan menulis dengan anak-anak, bukan hanya di sekolah, tapi saya galakkan anak-anak saya untuk cuba bagaimana tahu. Saya kata tulis seolah-olah you sedang hantar WhatsApp kepada Dida. Jadi mereka WhatsApp dalam tulisan. Jadi Dida buat apa, nanti saya balas buat dalam tulisan. Jadi bila kita buat praktis begitu, mereka akan sedar, mereka akan nampak bahawa ianya boleh diperbaiki. Sebab kalau sesuatu yang tidak santai, anak-anak lebih malas. Tapi kalau sesuatu yang santai, anak-anak mudah untuk menerima. Jadi kalau mereka rasa mereka kena buat homework, kemungkinan besar mereka akan rasa macam okey, tulisan itu tak penting. Tapi kalau kita biasakan mereka untuk menghayati cara penulisan, kita tengok contohnya, tengok adik tulis ABC ni cantiknya. Okey, kalau dapat ABC cantik, tulisan cantik, hari ni ayah belikan 1 potong aiskrim. Ayah grabkan 1 burger. Ataupun kalau mereka suka main game, kalau hari ni homework tulisan cantik, ayah bagi 20 minit main game dekat phone ayah. Contohnya macam tu. Jadi perlu ada motivasi yang kita berikan kepada anak-anak supaya mereka terpanggil untuk menulis dengan lebih cantik. Okey. Datuk, ni saya rasa ini saya mewakili ibu bapa lah yang sedang tengok ni kan. Sebab sebelum ni saya ada pengalaman ajar adik saya. Saya ni memang kalau saya bukan cikgu, tapi bila ajar adik sendiri menyirap darah tu Datuk. Menyirap darah saya. So sekarang ni saya nak tanya macam okey, sekarang ni mak bapak pun work from home. Okey, kerja mereka pun dia orang kena kerja juga. Tapi in the same time mak bapak kena pantau, bantu juga anak-anak dia orang ni untuk buat kerja ataupun belajar. Jadi stres tu Datuk, macam mana dia orang nak manage kadar stres tu? Stres dengan kerja, stres nak mengajar anak lagi Datuk. Itu yang saya rasa macam saya sendirilah, sebab itu saya sempat mengajar sekejap adik saya, menyirap darah saya sekejap. Baik, untuk pengurusan stres bukanlah sesuatu yang mudah kerana norma baru kita ni memang semuanya berlaku daripada rumah. Work from home, study from home, watch from home, email from home ataupun berkomunikasi from home. Jadi stres itu perlu kita hadapi dengan 3 cara. Yang pertama, kita kena ada perancangan. Perancangan bermaksud kita tahu besok kita ada kelas, anak-anak ada kelas, kita pun ada meeting, tak boleh kita buat perkara last minute. Dan biasanya perasaan stres itu timbul apabila kita buat perkara yang last minute dan tidak ada persediaan. Contohnya kita dah tahu kita ada meeting pukul 3, anak-anak ada tuition atau tutor online pukul 3, kemudian anak yang keempat ada mengaji juga pukul 3. 3 orang perlu 3 gadget. Of course, satu rumah akan stres sebab dengan bunyi mengajinya, dengan bunyi tutorialnya, dengan daripada bos pula panggil meeting,
Walaupun kadang-kadang kita pakai headphone masing-masing, tetapi situasi yang sama dalam berlaku waktu yang sama menimbulkan stres yang unnecessary ataupun tidak perlu kita tambahkan. Sebab itu perancangan untuk waktu sangat penting. Dan saya tengok zaman sekarang semua orang work from home, semua orang belajar daripada rumah, semua orang meeting daripada rumah. Jadi perancangan waktu penting, perancangan gadget nombor 2 juga sama penting. Sebab saya tengok kebanyakan ibu bapa stres apabila gadget itu tak betul. Contohnya gadget itu apabila dia lagging, tidak ada update dalam sistem, aplikasi yang digunakan tak sesuai, ataupun phone itu tiba-tiba cepat panas. Jadi perlu kita faham gadget apa digunakan untuk apa. Saya tengok kebanyakan ibu bapa lupa bahawa apabila anak-anak di sekolah, mereka hanya bagi handphone yang kecil sedangkan mereka ada sama ada iPad ataupun tab. Tapi tab atau iPad itu diberikan kepada ibu bapa yang ada meeting. Sedangkan anak-anak perlukan tab yang lebih besar yang ibu bapa sedang guna untuk tengok apa yang cikgu sedang ajar. Kalau meeting, kita boleh pakai phone sebab kita dah dewasa. Anak-anak bagi peluang mereka untuk pakai laptop, untuk pakai tab kalau boleh, supaya kita tidak ada timbul masalah anak-anak tidak hilang fokus dan mereka hilang fokus dan ibu bapa akan stres dalam meeting. Sebab tu saya kata penggunaan gadget sangat penting yang betul di dalam proses menidakkan ataupun mengurangkan stres. Nombor 3, kalau kita stres sekalipun, kita tidak ada jalan keluar dalam ketika itu sebab ini adalah norma baru. Belajar cari titik pertemuan di mana cara terbaik untuk kita kurangkan stres. Ada orang kurangkan stres dengan dengar muzik, ada orang kurangkan stres dengan menonton, ada orang kurangkan stres dengan pemakanan, tapi jangan sampai naik perut atau naik badan. Ada orang kurangkan stres dengan cara bercerita. Sebab lain orang, lain momentum, lain orang, lain cara, lain masalah, lain jawapan. Sebab tu ibu bapa perlu cari apakah cara terbaik yang hanya mereka tahu untuk kurangkan stres. Saya tengok zaman era pandemik ini ramai orang kurangkan stres dengan cara memasak. Ramai juga kurangkan stres dengan cara menjahit. Ramai juga kurangkan stres dengan cara exercise ataupun lompat tali setempat pun tak apa. Tapi hanya kita yang tahu bagaimana untuk kawal stres. Namun pesanan saya kepada ibu bapa ataupun guru yang ada anak pinak di rumah, tolong jangan lepaskan stres kepada anak-anak yang belum tahu apakah erti dunia sebenar itu sekali. Betul, itulah dia. InsyaAllah sama-sama kita praktikkan. Dekat ruangan komen ni ada daripada Nurul Huda, katanya beruntung ibu bapa yang boleh berbuat seperti yang Datuk Fazli sarankan. InsyaAllah saya ibu bekerja hanya dapat memantau anak-anak melalui panggilan telefon. Adakah anak-anak sudah bersedia untuk belajar setiap pagi? Allahuakbar. Ini pengorbanan juga ni. Maksudnya ibunya kena keluar bekerja Datuk, lepas tu anak kat rumah so dia boleh pantau melalui telefon je lah. Saya rasa ini memang satu macam satu perkara yang besar terpaksa dilakukan sebab tak ada orang nak bantu anak kat rumah kan. Tapi tak apalah, insyaAllah ada caranya. Saya pick up soalan dekat Q&A pula. Sekejap ya. Daripada Zulkarnain Zain. Oh bukan atas. Okey, Nadia Aziz. Okey, ada banyak masuk pula ni. Okey, dah banyak masuk dekat Q&A. Daripada Nadia Aziz, bagaimanakah environment yang sesuai untuk buat di rumah agar ianya bersesuaian dengan anak-anak ketika kelas? Maklumlah di rumah ni banyak distraction. Betul lah Datuk. Ada TV, ada peti ais. Jadi apakah environment yang sesuainya Datuk? Daripada Nadia Aziz. Okey, ini saya memilih untuk menjawab secara rawak. Bermaksud setiap rumah itu sangat subjektif sama ada ruang yang sesuai atau tidak. Setengah rumah yang rumahnya ruangnya banyak tapi tak sesuai sebab terlampau ramai orang dalam rumah. Tapi setengah rumah itu kecil, kurang sesuai kerana keadaan itu menyebabkan anak-anak rasa terganggu. Jadi keadaan yang paling penting adalah penggunaan kalau boleh penggunaan headphone ataupun earphone ataupun earpiece. Di mana apabila kelas berlaku, anak-anak dapat memberikan fokus melalui pendengaran mereka. Dan saya tak galakkan ibu bapa adakan kelas secara talian di mana loudspeaker digunakan ataupun speaker kecil digunakan di belakang monitor ataupun di belakang laptop atau di belakang phone. Sebab apabila ada suara yang kuat, ianya mengganggu konsentrasi anak-anak. Dan saya sering galakkan, kalau boleh environment untuk anak-anak buat PDPI itu sangat penting. Bermaksud apabila anak-anak dalam kelas, pastikan dah ada air minuman untuk mereka, pastikan dah ada jajan untuk mereka dan pastikan orang yang dalam rumah itu menghormati waktu ketika pelajar itu sedang belajar. Bermakna tolonglah jangan buka TV. Pesan ke adik-adik lain jangan buka ataupun streaming radio kuat-kuat.
Jangan buka contohnya program TV yang mengganggu gugat ketika anak-anak sedang menonton apa yang diajar oleh guru. Saya pernah melihat satu situasi di dalam rumah di mana apabila berlaku PDPR ataupun kelas atas talian, anak-anak sedang menonton, ayahnya pula sedang menonton Netflix. Ayah sedang menonton Netflix, lepas tu ada adik dekat sebelah tengah main game. Jadi mata anak-anak yang sedang kelas ini memang akan terganggu sebab akan tengok apa yang ayah sedang tonton, apa yang abang dan adik sedang main game. Jadi saya sering galakkan kalau boleh apabila berlakunya kelas online itu, anak-anak menghadap dinding dengan hanya skrin terhadap pelajar dan pelajar ada earpiece dan keadaan dalam rumah tersebut tidak ada gangguan bunyi-bunyian ataupun sesuatu yang mengganggu pandangan anak-anak secara direct. Sebab itu kalau saya katakan dalam proses melakukan kelas, kalau ada bilik khusus, alhamdulillah. Kalau tak ada, gunakan bilik yang tidak ada orang. Dan kalau tak ada kawasan, tak ada bilik sekalipun yang sesuai, saya pasti satu keluarga mesti boleh mendisiplinkan diri untuk 2-3 jam benarkan anak tersebut mengadakan kelas secara online. Dan mengadakan kelas secara online yang paling efektif kalau dapat menggunakan gadget yang betul. Kalau tak ada handphone yang besar, pakai tab pun okey. Sebab tab sekarang sama harga dengan handphone yang kita tengok di luar sana. Dan yang lebih penting, kalau boleh, bagi semangat untuk guru menonton anak-anak pula. Maksudnya, kalau ada lighting kecil, belilah lighting kecil. Sekarang ni RM50 boleh dapat lighting yang boleh masuk dalam USB supaya muka anak-anak dapat ditonton. Sebab saya sering bercakap dengan guru-guru hilang semangat apabila anak-anak yang sedang menonton tiba-tiba sedang gigit bantal busu. Anak-anak yang sedang menonton masih pakai baju tidur. Anak-anak yang sedang diajar masih belum mandi. Anak-anak yang sedang diajar pula sekejap pergi toilet. Jadi environment di rumah itu bermula daripada sokongan dan bantuan ibu bapa termasuk keadaan kendiri ataupun keadaan fizikal anak-anak itu sendiri. Ya, begitu. Bak kata inilah kartun Wonderpad tu, apa yang penting kerja sama. Mak bapak, adik-beradik semua kenalah bagi apa kata kerjasama kan untuk mereka yang masih lagi PDPR ni begitu. Dan kepada anda semua yang dah bersama dengan kami, terima kasih saya ucapkan. Kepada yang mungkin baru menyertai itu tak apa, kita panjang lagi insya-Allah sesi kita ni. Boleh juga share link kita ni dengan kawan-kawan, Zoom kita ni dengan kawan-kawan untuk ataupun komuniti kita untuk sama-sama sertai, boleh berinteraksi dengan Datuk Fazli. Dan juga kepada anda semua, okey, saya dimaklumkan oleh pihak admin kita, anda boleh on camera anda, okey, webcam tu. Sebabnya bolehlah juga saya dengan Datuk Fazli nak tengok siapa yang ada bersama dengan kita kan. Jangan risau, boleh on webcam anda, nanti tim kami akan masukkan wajah-wajah anda, okey. Daripada Zulkarnain Zain pula di ruangan Q&A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Macam mana kita sebagai ibu bapa tahu cikgu ada lakukan PDPR ni? Sebab saya tengok anak saya tak ada buat apa-apa pun. Terima kasih. Alamak, macam mana ni? Okey. Sebenarnya anak-anak ini pemikiran mereka panjang tau. Mereka mudah untuk, kalau perkataan itu kurang manis lah, mudah untuk menipu ibu bapa. Dan saya berhadapan dengan banyak ibu bapa yang hanya menyedari ada kelas online selepas 3 minggu. Sebab anak-anak kata, cikgu kata tak ada kelas. Jadi komunikasi antara ibu bapa dengan guru itu sangat penting. Jangan takut untuk WhatsApp guru, jangan takut untuk call. Kadang-kadang ibu bapa, mereka takut untuk call cikgu. Sebab bila call cikgu, nanti dia akan kata, alamak nanti guru akan menyatakan sesuatu yang kurang senang didengari untuk anak-anak mereka. Ataupun takut cikgu komplain pasal anak mereka. Jangan takut untuk mendengar apa-apa kritikan membina daripada guru. Dan jangan takut untuk berkomunikasi dengan guru. Kalau anak-anak kata tak ada kelas sekalipun, cuba cek. Kalau betul tak ada kelas, tak apa. Galakkan mereka menonton banyak program-program di YouTube yang secara percuma mereka boleh menonton bagaimana untuk belajar matematik, menonton bagaimana untuk mempelajari sains, mengikut tahap pendidikan mereka. Semuanya ada di YouTube kalau mereka mahu mencari. Tapi cara yang terbaik, pastikan ada komunikasi dua hala antara ibu bapa dan juga guru yang mengajar. Kalau anak-anak kata tak ada kelas, bukan saya kata anak-anak semuanya menipu. Tapi tidak salahnya kalau WhatsApp guru sekejap, cikgu, anak saya kata hari ni kelas start 10.30, betul ke? Kalau cikgu kata betul, alhamdulillah. Tapi kalau cikgu kata, tak, dah start pukul 8 tadi. Nampak ada sesuatu yang kita perlu perbaiki. Dan kalau anak menipu sekalipun, jangan terus tercah, jangan terus marah. Tanya anak-anak, kenapa mereka menipu? Ada kalanya anak-anak tak nak masuk ke kelas online sebab mereka rasa mereka terganggu sebab tak dengar audio. Mereka rasa mereka tak nampak gambar.
mereka rasa seperti dekat rumah tu bosan. Jadi cuba cari masalah yang anak-anak mungkin akan terangkan daripada kita terus memarahi anak-anak dan anak-anak akan takut dan terpaksa join kelas online. Apabila mereka terpaksa, hanya mata yang menonton tetapi tidak ada apa yang masuk dalam kepala. Betul. Dan Datuk, saya teringat tadi Datuk sebut pasal macam ada lighting kecil dan sebagainya tu. Sebab sekarang ni pun saya pasti apa tu kedai mesti DIY tu buka. Sebab saya sebelum ni pun saya ada beli macam lampu LED RM20 je Datuk. Memang function. Kalau untuk buat online ke, buat live ke, lampu LED tu RM20 je baru. InsyaAllah boleh kita cubakan. Ini daripada ruangan komen chat YDP PIBGO. Daripada ni Puan Azlin. Okay. Puan Azli YDP PIBG, saya setuju dengan pendekatan yang dikongsikan oleh Datuk Fazli. Mana pula hilangnya? Pengorbanan ibu bapa itulah yang paling penting dalam situasi normal baharu ini. Ibu bapa perlu terus menjadi individu yang positif walaupun dalam situasi sukar. Mohon bantuan PIBG sekolah ataupun komuniti setempat. Betul, PIBG pun main peranan juga. Betul, bukan ibu bapa dan guru saja, tapi PIBG pun boleh support. Zarinah kata alhamdulillah seronok anak-anak dengar ni, semangat mereka. Sebab betul Datuk kata memang perlukan anak mandi dan bersedia. Puan Zarinah ajak anak sekali tengok. Alhamdulillah. Adik-adik dengar Datuk Fazli cakap ni, bukan senang kita nak ada sesi bersama Datuk Fazli. Daripada Cikgu Ahmad Safarman, betul ke tu guru-guru tak ada kelas, guru terikat dengan jadual lah. Sila semak jadual anak-anak ya ibu-ibu. Nampak cikgu dah marah. Puan Zarina, anak-anak sekolah rendah tak ada masalah akan buka kamera. Masalah anak-anak besar ni sampai ke tahap paksa buka kamera. Apa yang pernah saya buat, saya paksa buka kamera kerana saya nak beri markah PBD secara lisan, jadi perlu buka kamera. Ketika itu terbongkarlah bahawa anak-anak ada yang masih peluk bantal macam Datuk Syekh tadi. Betul lah tu. Cikgu kena paksa juga ni. Daripada Encik Zuwairi, sekolah saya wajibkan parent ada dalam grup WhatsApp kelas anak masing-masing, jadi anak tak boleh tipu. Tapi sebut tentang grup WhatsApp ni, sebab sebelum ni kan masa memula kita praktikkan PDPR ni, banyak dekat FB apa semua yang page-page cikgu-cikgu share pula screenshot mak bapak pun dalam grup WhatsApp tu, macam-macam soalan yang kadang-kadang macam soalan senang aja tapi memeningkan. So komen Datuk, bila mak bapak dia ada dalam grup WhatsApp dengan cikgu, kadang-kadang cikgu pun trauma juga macam-macam soalan. Datuk, apa ceritanya Datuk macam tu? Betul, apa ni, ibu bapa pun kadang-kadang mereka panik satu. Mereka panik dan mereka mengharapkan guru-guru itu menjadi penyelesai masalah. Tapi ibu bapa harus faham, guru-guru penyelesai masalah satu, tapi yang lebih penting itu mereka adalah pendidik. Jadi jangan kita tambah masalah kepada guru dengan masalah yang kita boleh siapkan sendiri. Saya terbaca banyak yang dikongsi dalam Instagram saya bagaimana ibu bapa bertanya kepada guru-guru, "Cikgu, anak saya tak nak bangun, saya nak buat apa?" "Cikgu, anak saya tak nak mandi, saya nak buat apa?" "Cikgu, anak-anak saya tak buat homework, apa saya boleh buat?" Jadi kadang-kadang itu semua tanggungjawab yang telah diletakkan oleh guru-guru kepada ibu bapa ketika anak-anak berada di rumah. Sebab kalau norma biasanya, kalau bukan era COVID, guru-guru di sekolah mereka mendidik dan mereka mendisiplinkan. Tapi proses membesarkan anak dilakukan oleh ibu bapa. Jadi sebelum ibu bapa melontarkan soalan kepada guru-guru, kalau boleh elakkan ditanya soalan-soalan yang pada saya kurang senang ataupun kurang boleh di-appreciate oleh guru-guru. Dan saya tengok apabila guru-guru ditanya soalan-soalan yang sepatutnya tidak ditanya, guru-guru akan hilang motivasi. Sebab guru-guru juga ibu bapa. Guru-guru juga ada anak-anak mereka sendiri. Dan guru-guru juga ada masalah mereka sendiri. Jadi kalau ibu bapa boleh selesaikan masalah sebaik-baiknya, cuba selesaikan masalah. Melainkan kalau soalan yang berkenaan tentang kursus-kursus ataupun pendidikan-pendidikan tertentu yang boleh anak-anak mereka ambil. Melainkan kalau soalan-soalan mengenai assignment ataupun soalan-soalan mengenai chapter-chapter atau bab-bab tertentu yang ibu bapa kurang pasti. Jadi kalau soalan mengenai pendidikan, saya galakkan untuk ibu bapa communicate dengan guru-guru. Tetapi soalan-soalan yang kena-mengena bagaimana dengan sasiah diri anak-anak, bagaimana untuk bentuk anak-anak, bagaimana untuk pastikan tulisan mereka cantik, bagaimana untuk pastikan anak-anak tidak tidur lewat, itu adalah soalan yang lebih sempurna untuk ditanya kepada seorang kaunselor atau seorang motivator. Ataupun mungkin boleh Google, banyak sangat tips-tips diberikan dalam era COVID ini secara online untuk menyelesaikan masalah-masalah peribadi anak-anak di rumah berbanding dengan mengganggu guru-guru dengan tugasan selain daripada mendidik. Ya, betul.
betul. Dan saya sempat tengok dekat ruangan kita punya peserta yang ada hari ni. Kita nampak tu YDP Puan Nur Azlin tu, Syahidah amboi, tudung dia merelit. Background dia tu, background di belakang masa program buat besari hari tu. Tadi saya nampak ada Encik Azman AJ masuk kameranya tapi dah hilang pula, tak apa. Tu dia Encik Azman, apa khabar Encik Azman? Okey, nanti insya-Allah kita akan benarkan anda untuk unmute mic untuk tanya soalan langsung kepada Datuk insya-Allah sebentar saja lagi. Jangan risau, kita ini santai je. Saya pun hari ni memang macam menjoyah je kat rumah ni. Okey, jadi kepada soalan berikutnya saya pick up daripada soalan Q&A. Kejap. Ahmad Safarman, cikgu tadi ni, geram handphone anak murid lagi canggih dari saya. Satu keluarga ada gadget tapi murid saya sengaja tidak masuk PDPR. Jadi dekat sini saya merasakan sikap mereka sendiri dan juga ibu bapa tidak bagi sokongan. Betul-betul. Sebabnya kalau macam menurut Cikgu Safarman ni, anak muridnya semua ada gadget. Tak apalah. InsyaAllah kita harapkan perkongsian Datuk ini akan dapat bantu ibu bapa untuk galakkan anak-anak betul-betul sertai PDPR. Nadia Aziz, sebagai seorang suri rumah, bagaimana cara paling berkesan untuk menguruskan hal-hal di rumah dan juga tidak mengabaikan pembelajaran anak-anak ketika mereka sedang menjalani PDPR? Okay, saya rasa ini tadi Datuk kita dah jawab tadi ni. Maksudnya kita kena bahagikan waktu, maksudnya kurangkan distraction untuk anak-anak. Ya, Puan Nadia, daripada G, G, Fazal Latif ke ni? Datuk, macam mana nak berlemah lembut dengan anak selepas PDPR? Asyik nak marah je kat mereka. Kalau anak-anak lambat faham, stres jadinya. Ni macam mana Datuk? Ini kes saya tadi ni. Maksudnya time PDPR, dia mak bapak jadi menyinga lah sekejap. Tapi dia kata macam mana lepas tu nak kembali normal. Maksudnya nak orang kata tu nak apa, make up balik kepada anak-anak tu Datuk. Macam mana? Baik, saya ada pendekatan yang saya masih pakai sampai sekarang. Sebab apabila mendidik anak-anak ni, saya dan isteri ada dua pendekatan, iaitu lembut dan garam. Dia tidak ada tengah-tengah. Maksudnya, kalau time kita lembut apabila mereka bagi support, mereka buat homework, mereka mendengar kata, mereka selesaikan assignment, mereka ikut jadual, ikut waktu. Tapi apabila kita garang, kita perlu garang dan tegas. Cuma kita kena fahamkan bahawa apabila garang dan tegas itu berlaku ketika PDPR, ia tidak boleh dilanjutkan selepas kelas tamat. Bermaksud kalau kelas pukul 2, mungkin pukul 8 lah saya ambil, 8 sampai 11. Marah-marah anak, tegur-tegur anak. Dengar apa ustaz cakap, dengar apa ustazah cakap, dengar apa cikgu cakap, buat homework dan sebagainya. Habis saja kelas, terus peluk dan cium anak-anak. Sebab jangan kekalkan emosi ketika kelas itu dibawa-bawa ataupun terbawa-bawa sampai ketika makan tengah hari. Dan kalau ada waktu break, contohnya waktu makan tengah hari 12 sampai 1, 1 sampai 2. Ketika break itu anak-anak nak solat, anak-anak nak makan, jangan dibawa pula masalah sekolah di meja makan. Contohnya, tadi dalam kelas mama tengok kau tak concentrate. Tadi dalam kelas mama tengok awak tak buat homework. Tadi dalam kelas saya dengar mama ataupun daddy dengar cikgu cakap awak tak dengar. Jadi ketika makan tu benarkan mereka makan. Saya tak galakkan ibu bapa marah anak-anak ketika di meja makan, especially kalau tak buat homework. Walaupun break tersebut setengah jam, kita rasa macam nak marah anak, rasa macam nak ganyang anak sebab kita tengok ketika kelas tadi mereka tak concentrate. Tunggu sampai habis kelas supaya emosi anak-anak ini tidak terganggu. Sebab yakinlah bahawa anak-anak ni walaupun nampak mereka ceria, walaupun nampak mereka degil, tapi mereka adalah individu yang sangat-sangat perlukan kasih sayang dan belayan. Kalau ibu bapa kekal marah, kekal mengamuk, anak-anak akan terusik emosi. Apabila mereka luka, mereka akan menjadi anak-anak yang lebih degil dan lebih sukar untuk kita kawal. Ya, betul. Bak kata ada anonymous ni, dia kata anak-anak stres juga Datuk, kasihan pada mereka. Betul lah tu. Ini daripada Maria di ruangan Q&A. Assalamualaikum Cik Edi dan juga Datuk. Waalaikumsalam. Saya seorang ibu yang bekerja dan sekarang work from home. Tapi keadaan menjadi kelam kabut terutama untuk anak yang berada di darjah 1. Kadang-kala terlepas kelas anak disebabkan tuntutan kerja. Okey. Keadaan ini sedikit sebanyak menjadikan saya stres dan sedih kerana tidak dapat membantu PDPR anak. Bagaimana hendak menangani situasi begini Datuk? Okey, mungkin gadget kat rumahnya kurang Datuk berkongsi gadget dengan anak. So sekarang ni kadang-kadang maknya kena meeting ke dan sebagainya online. Anak pula terlepas kelas. Macam mana ni Datuk? Berat ni isu ni Datuk. Memang, ini adalah isu yang saya rasa semua orang hadapi. Bukan hanya di Malaysia tetapi juga di seluruh dunia. Di mana gadget itu tidak cukup, masa itu tiba-tiba bertindih
dan apatah lagi apabila internet itu tidak sempurna. Jadi ini adalah satu masalah yang tidak ada jawapan yang jitu ataupun tidak ada jawapan yang subjektif. Melainkan kalau kita boleh ubah sesuatu, pihak yang boleh ubah itu mengalahlah. Contohnya, kalau ibu-ibu atau ayah-ayah ada meeting pukul 10, tidak ada salahnya kita nyatakan kepada rakan yang kita nak meeting tu, minta maaf, anak saya ada kelas pukul 10 ke 11. Boleh tak dianjakkan meeting pada pukul 12? Jarang walaupun ada. Jarang majikan dan jarang kawan-kawan yang tidak faham apabila dinyatakan bahawa terpaksa berkongsi gadget kerana anak-anak ada kelas. Kalau ada situasi yang terpaksa bertindih, yang patut mengalah adalah ibu bapa dan meeting, bukan pendidikan anak-anak. Okey, begitu. Saya harap kepada Puan Maria ini dapat membantu anda untuk menyelesaikan isu ini. Dan kalau kita tengok dekat kamera sekarang, kita ada CM ada bersama dengan kita. Kita juga ada Khairi Yusri, muda lagi ni, bapa muda ke ataupun mungkin cikgu ke, saya tak pasti. Terima kasih. Kita juga ada G, kita juga ada Maria ada. Tu Puan Maria agaknya saya yang bertanya soalan tadi tu. Saya harap Puan Maria dapatlah menyelesaikan persoalan Puan Maria tadi. Kita juga ada Nadia Aziz, Azmi, ramai yang masuk ni tapi tak apa, mungkin belum buka kamera. Kepada anda semua, anda dibenarkan untuk buka kamera, nanti kita boleh bagi peluang kepada anda untuk bertanya soalan saya langsung kepada Datuk Nur Hazmi. Nampak foto je tu. Okey, tak apa. Seterusnya ada daripada ruangan Q&A juga, Datuk. Daripada Nur Zita Abdullah. Okey, ini isu sekarang, Datuk. Datuk, macam mana nak handle anak yang suka main game? Kerja sekolah tertangguh. Betul, Datuk. Game sekarang ni tak tahulah, saya rasa mereka yang buat game online sekarang ni pun tahu anak-anak banyak ramai di rumah, diorang pun makin kerap pula dekat Facebook timeline tu semua online gaming, Datuk. Jadi macam mana, Datuk? Anaknya suka main game, kerja sekolah tertangguh. Jawapan saya yang paling penting yang saya nak semua dengar pasal game ni, saya pun sama. Bermaksud anak-anak saya pun hantu game dan saya pun ada masalah yang sama dengan anak-anak bahawa mereka kalau main game tu tak ingat benda lain, tak ingat homework, tak ingat solat, tak ingat nak mandi, tak ingat nak makan. Okey, cara tangani macam-macam, tapi ini cara saya. Apa yang saya buat untuk kelas agama, apabila mereka ada kelas fardu ain secara online, saya cakap dengan ustaz, kalau mereka ada hafazan, contohnya ada 4 hafazan minggu tersebut, saya wajibkan anak-anak saya buat hafazan. 1 hafazan, mereka dapat main game 30 minit. 2 hafazan dapat main game 1 jam. Kalau tak boleh main game. Perlu ada reward system. Bila ada reward system, anak-anak akan berusaha walaupun mereka terpaksa, tapi mereka akan berusaha untuk habiskan homework, untuk concentrate, untuk main game. Tapi tidak boleh benarkan anak-anak main game tanpa ada kawalan. Itu satu kesalahan. Bukan salah anak-anak, tetapi salah ibu bapa yang kerana tidak tegas. Kalau anak mengamuk sekalipun, anak merajuk, tak apa. Cakapkan kepada anak-anak, korang tak boleh main game selagi tak solat. Korang tak boleh main game selagi tak konsentrate dalam kelas. Korang tak boleh main game selagi tulisan tak diperbaiki. Korang tak boleh main game selagi belum makan. Dan apabila main game, perlu ada had waktu. Nyatakan anak-anak, anda ada 30 minit ataupun 1 jam. Biasanya kalau main game yang penuh, kalau mereka game-game mereka main game online ini, biasanya memerlukan sekurang-kurangnya 45 minit hingga 1 jam. Tapi macam saya buat pengharaman permainan game sepanjang waktu persekolahan. Bermaksud, Isnin sampai Jumaat tak boleh main game. Melainkan, tiba-tiba assignment dapat markah yang bagus. Melainkan, tiba-tiba mereka dapat hafazan yang sempurna. Melainkan, tiba-tiba hari tersebut, 5 kali sehari pula solat penuh, on time. Bila azannya dah tercegat dekat sejadah, mereka dapat main extra 30 minit. Jadi reward system untuk game itu perlu ada, tapi tak boleh menghalang anak-anak main game. Kalau kita halang, anak-anak akan terencat mood mereka. Game itu adalah cara mereka untuk berinteraksi dengan kawan-kawan. Dan supaya ibu bapa faham, kebanyakan game online sekarang adalah medium macam ibu bapa ber-WhatsApp group. Game sekarang adalah medium untuk anak-anak berkomunikasi dengan orang luar sana. Kalau ibu bapa ada Facebook, anak-anak ada Discord dalam game. Anak-anak ada WhatsApp dalam game. Anak-anak ada chat group dalam game untuk mereka berkomunikasi. Jangan halang, tetapi kawal penggunaan waktu ketika main game. Kalau nak galakkan anak-anak main game dengan sempurna, perlu ada reward system. Ya, okey, reward system yang saya tak terfikir, Datuk. Betul lah, Datuk. Reward system. Maksudnya kalau adik saya tu, saya cuba buat reward system nantilah. Supaya saya pun tak emosi, dia pun okey.
Dan sebut tentang ni tadi Encik Zuhairi dah ada komen dekat ruangan chat tu, dia kata buatlah WhatsApp sehala. Oh, grup WhatsApp sehala, maksudnya admin saja yang akan dibenarkan untuk post. Maksudnya tak adalah dia pening mak bapak tanya macam-macam. Okey, betul cara dengan Encik Zuhairi ni. Daripada Nadia, saya setuju dengan Datuk Fazli kerana saya seorang guru. Terima kasih, alhamdulillah banyak manfaat kita hari ini. Daripada Ahmad Safarman, cikgu tadi, bagus dan tepat ulasan Dr. Fazli. Azman AJ setuju dengan ulasan Datuk dan ibu bapa perlu beri sokongan untuk anak-anak dalam PDPR serta perlu sering bertanya apa PDPR yang anak-anak jalani pada hari tersebut. Puan Azlin, kalau ada soalan mungkin saya boleh minta admin kita untuk unmutekan Puan Azlin, ataupun Puan Azlin boleh unmute ke Puan Azlin? Kalau mungkin nak tanyakan soalan kepada Datuk, silakan Puan Azlin. Dengar ke Puan Azlin? Admin boleh bantu kita untuk ambilkan Puan Azlin? Boleh, kalau tak kejap lagi kita boleh buat. Okey, Puan Azlin boleh bercakap Puan Azlin? Okey, Assalamualaikum. Cik Adi dan juga Datuk Fazli. Okey, dia macam ni lah, dalam tempoh PDPR ni, apa yang macam saya PIBG, jadi apa yang saya nampak di sini, memang usaha guru-guru tu memang sangat-sangat padulah. Ya, kita nampak usaha daripada guru-guru, kalau mana yang anak murid dia tak dapat join PDPR tu, dia akan follow up dan dia akan berikan tugasan secara offline lah. Okey, tetapi sebenarnya apa yang saya nampak dekat situasi yang berlaku sekarang ni ialah sikap paling top ranking lah kiranya, sikap daripada murid itu sendiri dan juga orang kata enforcement lah, maknanya ibu bapa tu sendiri macam mana. Kalau yang bekerja tu kita faham lah, sebabnya bila keluar bekerja memang pagi tu dah kejut anak, tapi bila bekerja, dah keluar bekerja, anak tu dia boleh tidur balik. Kan, kalau ibu bapa call daripada pejabat pun kadang tak angkat dan sebagainya. Saya melalui situasi yang sama, tetapi apa yang saya buat adalah bila balik daripada kerja tu, kita boleh semak, kita tengok semula apa jadual tu, adakah tally dengan apa yang anak kita dah laksanakan, dan kita boleh tengok dekat Google Classroom tugasan yang diberikan oleh guru. Okey, soalan saya Datuk, bagaimana sebagai ibu bapa untuk kita memastikan, maksudnya sikap anak ni, sikap anak terutamanya sekolah menengah lah. Kalau di sekolah rendah tu, sebab saya YDP 2 buah sekolah rendah dan menengah, jadi perbezaannya di situ adalah sekolah rendah ni masih lagi mahu mendengar kata. Cuma bila sekolah menengah ni tak boleh ditegur sangat, macam anak saya sekolah menengah tak boleh tegur sangat, dia kata tak suka dipaksa dan sebagainya. Walaupun kita dah cuba untuk reward dia, macam ni kita belikan lagi dia orang kata kelengkapan tu, gadget yang bersesuaian untuk dia belajar kan, PDPR. Tu Datuk, sikap tu Datuk, macam mana kita nak orang kata ubah sikap anak tu supaya dia datang mood untuk dia meneruskan PDPR ni Datuk. Panjang ulasan Puan Azlin tu boleh jadi host lepas ni. Okey, memandangkan sebentar lagi pun kita nak tamatkan sesi kita, sebabnya kita overrun sebenarnya ni. Datuk pun ada sesi lain lagi, saya pasti. So Datuk, mungkin Datuk boleh jawab dengan ringkas sebelum kita selesaikan sesi kita pada hari ni. Datuk, silakan Datuk. Baik, saya rasa soalan ini memang sentiasa difikirkan oleh ramai ibu bapa dan juga guru-guru. Apabila anak meningkat dewasa, cara pemikiran mereka sangat berbeza, di mana pemikiran mereka diperhalusi dan didokong serta dianjakkan oleh emosi. Bermakna emosi berfikir dahulu, baru akal mereka berfikir. Itu memang lumrah anak-anak remaja ataupun meningkat remaja. Dan cara yang terbaik sebenarnya adalah sesuatu yang sangat subjektif, bergantung kepada manusia itu sendiri. Tapi apa yang saya tengok kebanyakan yang berkesan, apabila salah seorang daripada ibu bapa mendekati anak-anak itu ketika bersendirian. Tidak boleh menegur ataupun bercakap ataupun marah anak-anak yang remaja ini di hadapan adik-adik, di hadapan seorang parent lain, di hadapan mungkin pembantu rumah ataupun atuk nenek sekalipun di depan rumah. Sebab anak-anak yang meningkat dewasa ini, emosi mereka itu memandu pemikiran mereka. Apabila emosi memandu pemikiran mereka,
ibu bapa kena jaga emosi anak-anak teenager ini seperti menjaga minyak yang panas yang sedang penuh. Memang sukar. Kalau tertumpah, memang terbakar tangan. Tapi itulah cara terbaik. Namun apabila kita mampu untuk memecahkan kepompong emosi anak-anak yang meningkat remaja ini, mereka akan lebih mudah bercakap dengan kita. Jangan kita marah bertalu-talu anak yang remaja kerana mereka akan terasa seperti ibu bapa tak faham mereka. The moment anak-anak remaja ini merasakan bahawa parents tak faham mereka, mereka akan mencari jawapan di luar, yakni main game ataupun kawan-kawan ataupun WhatsApp group di kalangan mereka. Lebih baik untuk anak-anak itu rapat dengan kita. Dan cara untuk merapatkan semula tidak terlambat. Jangan ibu bapa rasa, alamak, anak-anakku dah mula ada kawan-kawan. Tidak. Tapi anak-anak ini akan lembut, akan mudah terima kalau mereka pertama tidak dimalukan, kedua mereka tidak diterjah sentiasa ataupun dimarahi sentiasa, dan ketiga mereka merasakan seperti ibu bapa itu sentiasa mencari kesalahan. Jadi saya sering sarankan, walaupun anak itu banyak salah, puji mereka walaupun hanya 1% kebaikan yang kita nampak. Contohnya, anak-anak kita angkat pinggan selepas makan letak di sinki. Kebanyakannya anak-anak tak basuh pinggan. Tetapi janganlah kita terus cakap, kenapa tak basuh pinggan? Kita cakap kepada anak-anak yang remaja ini, terima kasih sebab angkatkan pinggan daripada meja. Alang-alang tu boleh tak tolong basuh pinggan? Sebab anak-anak ini kalau dimarah selalu, emosi mereka akan menebal daripada untuk menerima pandangan. Tapi kalau kita sayang selalu, kita lembut selalu, lebih mudah untuk kita anjakkan emosi itu pada akal supaya anak-anak berfikir dengan akal dan bukan berfikir dengan emosi. Ya, itu dia. Terima kasih banyak Datuk Fazli meluangkan waktu bersama dengan kami pada hari ini. Banyak manfaat kita terima. InsyaAllah kita akan buat sesi lain lagi. Sebabnya tak cukup sebenarnya waktu kita hari ini ni. Tak puas sebenarnya sebabnya baru nak panas ya kita sekarang ni. Okey, tak apa. Terima kasih banyak Datuk. Kepada anda semua, jangan left dulu sebabnya kita akan berkongsi lagi pendapat sama kita. Mungkin saya minta pendapat Cik Azman dan sebagainya. Banyak lagi. Okey. Terima kasih banyak Datuk. Kita jumpa lagi Datuk. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Alright, jadi kepada anda semua yang masih lagi bersama dengan sesi kita pada pagi ini, okey, saya nak minta anda pula share pendapat anda pula. Kita ada kat sini tadi saya nampak ni Encik Zuhairi ni, Cik Zuhairi aktif juga ni Cik Zuhairi. Mungkin Cik Zuhairi ada boleh kongsikan dengan peserta kita pada hari ini apa agaknya isu ataupun pendapat Cik Zuhairi tentang PDPR ni, ibu bapa ke stres, ke cikgu stres, ke anak murid ke stres. Okey, kita minta admin untuk unmute-kan Cik Zuhairi ataupun Cik Zuhairi boleh unmute sendiri ke mic? Boleh ke? Okey, Cik Zuhairi silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengurusi, rakan-rakan seperjuangan YDP sekalian, peringkat Selangor dan juga daerah dan semua peringkat sekolah masing-masing, dan juga ibu bapa serta guru-guru yang hadir pada sesi pada pagi ini. Seperti yang saya tulis di peringkat awal tadi, memang ini saya bercakap sebagai konteks saya seorang ibu bapa lah. Saya dalam masa sama pun adalah seorang YDP. Jadi saya melihat daripada dua perspektif lah. Satu, saya lihat dia sebagai ibu bapa, dan sebagai ibu bapa saya rasa saya memang banyak terlibat secara langsung lah dalam proses PDPR ni sejak daripada PKP 1.0 sehinggalah PKP 3.0 ni. Jadi memang pada peringkat awal ni kita akan rasa satu tekanan satu tekanan yang amat sangat dalam mendidik anak-anak ni. Antaranya beberapa masalah yang saya rasa yang paling utamanya masalah dari segi talian. Kadang-kadang talian ni menyebabkan kita rasa terlalu stres sebab kadang-kadang kita mengikuti PDPR khususnya melalui Google Meet ataupun Zoom macam kita sekarang ni, tetapi akhirnya terputus-putus. Jadi sebab itu kadang-kadang kita rasa stres. Yang keduanya, anak-anak yang tidak ingin mengikuti kan. Kadang-kadang anak ada masa-masa tertentu dia tidak juga ingin mengikuti, sama ada kelas secara online ataupun melaksanakan tugas yang telah ditetapkan oleh guru. Ini antara beberapa kata orang di peringkat awal tekanan. Tapi walau macam mana pun, setelah kita positifkan diri kita, pada peringkat awal memang tekanan, tapi kita positifkan diri kita. Macam mana Datuk tadi cakap, ada kita rewardkan anak kita, kemudian kita
enjoy belajar secara enjoy. Maknanya lepas belajar tu kita ajak anak tengok TV bersama. Saya pasangkan mereka daripada sebelum ni tak ada Netflix ataupun kita panggil TV box. Kerana mereka terlibat dengan PDPR ni, saya janji kita beli TV box yang boleh tengok sinema ataupun apa-apa saja, tapi dengan syarat mengikuti PDPR ini secara bersungguh-sungguh. Dan alhamdulillah lah secara perhatian saya untuk personal bagi keluarga saya sebagai seorang ayah, saya tengok memang dengan cara yang semikian kita sikit sebanyak dapat menjadikan anak-anak kita ni daripada pada peringkat awal yang kurang berminat dan sekarang ni lebih berminat lah. Dan saya banyaklah memberi motivasi kepada mereka kan tentang contoh-contoh kejayaan-kejayaan pelajar-pelajar yang contohnya baru-baru ni pelajar-pelajar SPM kan, walaupun mereka mengikuti ataupun terlibat dalam PKP ini, tapi tidak mustahil bagi mereka untuk membawa kejayaan atau menghasilkan kejayaan. Kita tengok ada yang dapat 12A, ada yang dapat 17A, jadi benda-benda ini saya jadikan sebagai pembakar semangat kepada anak-anak dan juga diri saya lah kan, untuk kita terus kan. Dan saya katakan kemungkinan proses ini masih lagi jauh kan. Kita tak boleh anggapkan dia antara 1 atau 2 bulan lagi, mungkin sampai hujung tahun kan. Mungkin kita jangkakan sampai hingga bulan 10, sampai bulan 11 lah, kalau andai kata kita masih lagi belum selesai menghadapi COVID inilah. Itulah sikit sebanyak yang saya ingin kongsikan lah pada pagi inilah. Itulah yang banyak Cik Zuhairi. Dan ni saya nak buka pula peluang. Tadi saya nampak ada Puan Tati tadi ada on cam Puan Tati. Kalau Puan Tati, tu dia Puan Tati kita. Puan Tati ada sebarang perkongsian ke ataupun cadangan ke? Kejap kita minta admin untuk unmute kan Puan Tati. Cik Azman tunggu Cik Azman. Lepas ni Cik Azman punya turn. Okay, Puan Tati cikgu ke YDP ke macam mana ke? Kan saya parents je dengan institusi untuk Azman. Oh, okey. Parents. Okey, jadi sebagai seorang ibu ni macam mana ni PDPR ni, apa mula-mula stres itu, apa yang Puan Tati lakukan, mungkin Puan Tati boleh kongsikan dengan kami? Untuk saya, saya kerja. So, saya cuma work from home 1 minggu dan lepas tu kerja. Jadi, lebih pada saya punya anak, untuk yang minggu saya work from home, bolehlah kita monitorkan. Tapi kalau masa saya berhenti, sebab saya ada anak saya punya Telegram, dia punya app, WhatsApp pun semua saya ada. Jadi pagi-pagi tu memang itulah kerja, tengok. Lepas tu sampai ke office pun, kita tahu jadual dia. Dia tanya, dah masuk kelas sebelum. Lepas tu dah isi attendance sebelum. Untuk homework lebih pada Google Classroom lah. So saya cakap, untuk sekolah rendah, saya nampak kehadiran okey. Tak ada masalah. Pun okey, cuma homework lah kena monitor. Untuk sekolah menengah, kadang kesian. Anak saya tu, dalam tu tengok seorang, 2 orang. Lepas tu sampai cikgu kata panggil kawan-kawan lain. Lepas tu kita panggil pun ada yang tidur. Sampai cikgu cari phone diorang. Tapi itulah kesian, memang kesian dengan cikgu. Sampai kata offline je lah kita hari ni bagi homework je. Tapi saya rasa homework pun kena hantar. Itu memang daripada sebelum ni lagi lah. Daripada tahun lepas, tahun ni. Tapi tahun ni memang nampak perubahan untuk sekolah rendah. Sekolah rendah nampak guru besar pun monitor, sentiasa monitor dia punya cikgu. Untuk sekolah menengah, pengerti okey, memang monitor. Cikgu-cikgu semua buat. Tapi masalah sekolah dekat budak. Mungkin parents bila anak ni dah besar, kurang sikit lah kot nak monitor anak-anak. Kadang-kadang anak ni cakap, kawan-kawan ni tak bangun lagi. Nak cakap macam mana? Takkan kita pula nak kejutkan orang kan? Betul. Tapi kiranya macam Puan Tati sendiri tak macam berwasiat dengan ibu bapa yang lain ke apa ke tentang situasi anak-anak mereka khususnya sekolah menengah tu? Sekolah menengah ni, saya tak ada WhatsApp dengan parents saya lah untuk sekolah menengah. Untuk sekolah rendah saya ada. Sebenarnya mungkin saya pun tak berapa, especially anak saya form 4 this year. So, dia punya classmate baru. Oh. So last year mungkin saya ada kenal juga. Yang mungkin saya kurang kenal. Jadi mungkin ada banyak juga lah yang saya tak tahu dia punya
siapa classmate dia. Lepas tu cikgu-cikgu, alhamdulillah saya kenal sebab cikgu kan. So saya kenal cikgu dia. Cuma lepas tu kawan-kawan saya pun ramai juga cikgu. Jadi dia orang punya memang masalah sama je kot. Saya rasa kat orang-orangnya. Untuk yang itulah pesan anak saya bagi tahu dengan kawan-kawan dia masuk kelas. Tapi itulah dia pun kelas untuk perempuan ni baru berapa bulan, berapa kali kerja dengan kawan-kawan. Jadi dia pun belum lah orang kata kalau masih lagi form 1 sampai form 2 dia dah rapat dengan kawan. Bila perempuan ni kawan-kawan baru. Jadi kurang sikit lah. Tapi kiranya inilah waktu-waktu sebenarnya ibu bapa jadi rapat dengan cikgu sebab selalu berwhatsapp dan sebagainya ya. Betul, inilah masa ni. Kadang-kadang anak ni takut sebab mak dia baik ni dengan cikgu ni. Betul, okey. Itu taktik je. Maksudnya bapak kena rapat dengan cikgu supaya anak-anak macam siap, tak boleh nak tuang kelas dan sebagainya. Terima kasih puan hati. Alright, so saya nak bagi peluang kepada mana tadi? Encik Azman AJ ni. Encik Azman. Silakan Encik Azman, apa yang Encik Azman boleh kongsikan dengan kita? Encik Azman seorang guru PIBG ataupun ibu bapa ke macam mana Encik Azman? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua. Untuk rakan-rakan PIBG saya, semua ibu bapa, guru-guru yang hadir pada pagi ini. Okey, saya sebenarnya YDP PIBG Sekolah SMK Syed Masyur di Patang Kali. Okey. Patang Kali. Dan sebenarnya Datuk Dr. Fazli tadi pernah datang ke sekolah saya 4 tahun yang lepas. Sono. Beri ceramah untuk pelajar-pelajar SPM. Okey, cuma apa yang saya nak ataupun komen ataupun beri pandangan sedikit. Saya sebenarnya ada 8 orang anak. 3 dah bekerja, so yang masih bersekolah ada 5. Dan perbandingan masa PDPR ni saya tengok ada anak yang sekolah asrama penuh dan ada anak yang sekolah harian biasa. Okey. Saya tengok anak saya yang sekolah asrama penuh ni, dia sekolah imtiaz dia sekolah imtiaz besut. Dia punya PDPR full. Jadual dia terlalu pack, saya tengok. Hari tak boleh kacau. Daripada hari Ahad, sebab Terengganu hari Ahad sekolah kan. Tu jadual Ahad sampai Khamis tu memang dia ada program. Memang ada tak boleh kacau lah. Lepas tu anak saya pun dia sekolah imtiaz yang memang hafazan Al-Quran. So pagi dengan maghrib tu memang ada dia kena hafaz Al-Quran lah, dia kena mengulang. Dia dah hafaz 30 juzuk Al-Quran, dia kena mengulang dan sebagainya. Cuma yang sekolah harian biasa ni saya tengok macam tadi saya setuju dengan rakan saya yang kumpulan penggerak Selangor yang mengatakan sekolah harian biasa ni kadang-kadang kita ada masalah campaian internet kan, and then budak-budak yang tak ada gadget, yang tak ada laptop dan sebagainya, lepas tu kita terpaksa berkongsi dan sebagainya, kakak attack pergi masuk PDPR, adik tak boleh, benda-benda macam itulah. So inilah kekangan-kekangan yang saya juga YDP sekolah yang terpaksa kami hadapi. Mungkin rakan saya lain yang Puan Azli ada hadapi benda-benda perkara-perkara sebegini. Apa yang kita boleh bantu yang benda-benda macam ni ialah kalau macam sekolah saya tu bahan-bahan dia kena ambil kat guard sekolah di pengawal, kena ambil dekat tu bahan-bahan, sebab kalau nak bagi, sebab saya tanya cikgu dan saya pun ada kawan-kawan pensyarah, mengajar bersemuka dan mengajar sejarah PDPR sebenarnya dia kata PDPR lagi susah. Ya. Daripada bersemuka, sebab bersemuka budak depan kita. Budak depan kita, faham tak faham dia boleh tengok muka kan. So kalau PDPR ni buat dia tutup muka dia, cikgu pun tak tahu. Dia tak tahu faham ke tak faham. Yes sir, semua kata faham. Tapi kalau macam bersemuka ni dia boleh tengok daripada riak muka, memang budak ni tak faham. So benda tu lagi mudah lah. Cikgu, guru-guru pun berkata begitu dan kawan saya pensyarah pun cakap yang super online classes macam tu. Itulah kekangan yang kita ada. Kemudian yang kedua ialah saya setuju juga tadi Datuk Dr. Fazli kata tentang sokongan ibu bapa dan macam dia bagi reward season. Cuma satunya saya nak beri penekanan dan saya tengok macam anak-anak saya, kalau boleh masa dia ada PDPR ni biar ada orang fokus.
biar dia fokus ke atas kelas yang dia ada. Sebab kadang-kadang cikgu ni dia pun tak ikut kelas jadual yang diberi. Sebab kadang pada hari tersebut mungkin cikgu ada benda lain. Dia tak boleh buat. So dia punya waktu dia ubah ke waktu lain. Jadi bila anak-anak attend kelas PDPR ni, jadi sepatutnya biarlah mereka fokus. Kadang-kadang budak-budak saya pun pernah nampak pergi handphone depan ni tapi dia duduk depan TV. Ini PDPR ni. Ini PDPR. Phone tapi depan TV. So macam mana ilmu tu nak masuk? Ya, panjang lah. Kalau kita kat kelas kita boleh yes. Dia punya. Jadi dia punya depan TV macam tadi kan Datuk, kalau nak main game. So maksudnya dia kena fokus. Fokus seolah-olah kalau you depan tu pun seolah you depan cikgu. Walaupun you depan komputer ke you depan telefon, seolah you depan cikgu. So you got to be focus. Dia punya tu. Dan sebagai ibu bapa, kita pun kena berilah macam tadi Dr. Fazli kata, beri yang terbaik lah bagi kalau anak dalam bilik ke, jangan ganggu dia orang. Kalau kita tengok TV, kita perlahankan dia punya TV tu. Maksudnya kita pun concern tentang tentang mereka. Kalau tak anak-anak pun rasa tak payahlah kan. Dia pun tak akan ambil berat yang sama. So cuma tadi yang saya nak yang kalau memang kalau nak bandingkan sekolah asrama penuh dengan sekolah harian biasa, memang jauh beza sebenarnya. Dia punya sebab saya tengok mereka bagi jadual dan sebagainya. Even saya pun ada WhatsApp group untuk semua parent. Even kohort tahun ini, kohort yang kalau yang ambil SPM 2021 ni, sebenarnya anak saya ambil tahun ni insyaAllah ambil SPM lah 2021. Sebab mereka lebih mencabar. Sebab tahun lepas PDPR, tahun ni pun ada PDPR. Form 4, Form 5. Kalau yang last year punya SPM, dia setahun dia last year je 2020. Tapi yang 2021 ni, dah lah tingkatan 4 pun PDPR, tingkatan 5 PDPR lagi. So kita tak sure lagi ni boleh naik sekolah ke tak boleh naik sekolah ni. And then moreover untuk SPM 2021 ni silibus baru. KBSM silibus baru dan mungkin dia punya bentuk soalannya lain dan sebagainya. Jadi lebih mencabar untuk mereka. Jadi di situlah sebenarnya peranan ibu bapa, peranan PIBG. Dan kalau macam saya dan rakan-rakan saya yang lain tu, sebenarnya kita terpaksa berganding sebab kita bukan jaga anak kita je, kita terpaksa jaga anak orang. Ya. Yang juga sebab kita YDP PIBG, yang kita KPI, kita kena jaga anak orang juga ni. Dia punya tu sebab kadang-kadang parent, saya pernah masa saya YDP, parent hanya cakap dengan anak dekat peti sejuk je. Sebab pergi kerja, tulis dekat peti sejuk. Okey. Tulis je. Nota yang magnet peti sejuk tu tampal. Ni nanti balik kat sini dia tampal punya tu. Tapi tu yang tadi Dr. Fazli cakap tadi, pelajar macam ni dia nanti dia susahlah kasih kuranglah kasih sayang kan dengan anak-anak. Jadi sebagai sebagai parents saya ingin berkongsilah, patutnya kita berilah anak-anak lebih fokus dalam PR mereka. Yang keduanya biarlah sebab bila macam tadi saya setuju dengan Azli, sebab sekolah rendah dengan sekolah menengah ni lain. Sebab sekolah menengah, sekolah rendah ni budak-budak lebih nak dengan mak bapak, dan parents pun kalau mesyuarat agung pun sekolah rendah lebih ramai daripada sekolah menengah. Bila sekolah menengah dia anggap budak-budak tu dah boleh. Sebenarnya sekolah menengah lah parent yang sepatutnya banyak ambil tahu tentang pelajaran, sebab sekolah menengah mereka akan ambil peperiksaan besar seperti SPM. Saya rasa itu je lah yang saya boleh berkongsi. Baik, terima kasih banyak Cik Azman. Nampak padat tu, dapat luahan. Kata seorang ibu bapa dan juga wakil PIBG ni, YDP juga. Okey, kepada anda semua yang lain-lain, mungkin ada wakil cikgu juga nak bercakap ke, ataupun wakil ibu bapa, boleh raise hand ke apa ke, nanti admin kami akan akan unmute mic anda. Okey, buka kamera, jangan risau. Raise hand saja. Kita ada juga ni Puan Maria pun ada, Khairi Yusri ada. Kalau nak share silakan. Zulkarnain Zain, Nadia Aziz ni. Kalau ada wakil cikgu yang nak bercakap silakan. Boleh raise hand ke sementara ni. Sekejap saya tengok kat chat kita ada ni. Kejap.
Tati ada reply tu kadang-kadang even tengah kelas pun boleh buka IG, TikTok, game kat phone yang sama. Betul, itulah dia. Panjang akal anak-anak kita ni. Zarina kata betul sangat, parents perlu ambil berat anak yang sekolah menengah. Betul. Muhammad Sabit kata nak dengar dulu. Nak dengar apa tu cikgu? Cikgu ke Cik Muhammad Sabit? Cik Muhammad Sabit ada on camera tak? Mungkin saya boleh invite Cik Muhammad Sabit untuk buat perkongsian dengan kita ke? Sekejap saya tengok. Cik Muhammad Sabit. Ada ke Cik Muhammad Sabit? Yang lain-lain ni Nur Azma Muhammad Laila, Nur Hazami, Siti Nur Fatin, silakan jika ada apa-apa nak dikongsikan silakan. Ya, Nurul Huda, Farah, Nakia dan sebagainya, silakan. Jika ada sebarang perkongsian dan insya-Allah apa kata sekarang ni ala-ala kita sebelum kita tamatkan sesi kita pada hari ini, kami sebenarnya di GPS tadi kami nak tahu juga apakah yang kita perlukan lagi. Mungkin sebab inilah sesi pertama kami buat Zoom in ni, sesi Zoom in ini. Jadi kami perlukan respon daripada anda semua, wakil YDP ke, wakil ibu bapa, cikgu sebagainya. Topik apa atau perbincangan apa yang kita nak, kita perlukan buat sesi lagi macam ini ataupun siapa panelis yang kita perlukan. Mungkin nanti boleh bagi cadangan kepada kami, boleh PM kami ke WhatsApp kami. Yang ada nombor WhatsApp boleh WhatsApp saja. Ataupun nanti kami mungkin akan buat poster untuk undian dekat page kami GPS Besari Facebook. Nanti kita letak kat situ poster ke apakah cadangan anda, nanti boleh komen dekat situ ya. InsyaAllah kita pertimbangkan, kita cuba dapatkan, kita buat perkongsian. Tapi sebenarnya tak cukup kan sesi kita dengan Datuk Fazil, sekejap sangat kan kita rasa kan? Sekejap kan? Kejap, Tati ada kata untuk anak remaja sekolah menengah memang kena rapat dengan diorang, agak leceh, especially kita yang bekerja zaman sekarang, itulah salah satu cara berkesan. Betul. Tak apa, kejap saya tengok siapa lagi ada bersama kita. Ada yang nak bercakap, nak kongsikan pendapat, silakan raise hand anda. Ya. Puan Azlin, ada apa-apa lagi ke Puan Azlin? Puan Maria, ada apa-apa lagi tak? Puan Maria khusyuk daripada saya tengok tu. Puan Maria kalau nak bercakap boleh, Puan Maria kongsikan sebagai seorang ibu. Puan Maria ada nak perkongsian? Mungkin admin kita boleh unmute-kan mic Puan Maria. Puan Maria boleh unmute sendiri ke macam mana? Kita tunggu admin unmute-kan. Muhammad Sabit kata banyak sistem yang cikgu perlu buat sepanjang PDPR. Betul. Muhammad Sabit, apa kata Encik Muhammad Sabit masuklah bercakap. Okey, persilakan Puan Maria. Okay. Baik. Apa yang dikongsikan oleh Datuk Fazli tadi dan rakan-rakan cikgu kita dalam ni memang saya setujulah. Dan saya sebagai seorang ibu yang bekerja, sebenarnya bukan masalah, tak ada sebenarnya masalah gadget tu. Gadget tu memang kita dah prepare daripada awal sejak PKP dilaksanakan. Tapi masalahnya kadang macam Datuk Fazli cakap lah, kita ada meeting, kita nak kena buat benda tu, buat benda ni. Kadang saya terpaksa mengharapkan anak saya yang sekolah menengah ni, nasib baik anak sekolah menengah dan rendah ni dia tak, jadual dia tak clash. Tapi saya sebagai seorang ibu ni kadang sikit sebanyak rasa sedih lah. Kita berada di rumah bersama mereka tapi kita tak dapat nak monitor. Kadang tu saya mengharapkan anak-anak kita, homework adik ni apa-apa semua kan. Kadang, ya Allah, tapi itulah macam Datuk Fazli cakap tadi, kita mungkin boleh ada give and take, kat mana kita tahu pembahagian masa kita, macam mana kita nak handle anak bila time, dan kita dah tahu jadual tu. So memang lepas ni saya boleh susunlah balik jadual macam mana kan. So dan perkongsian cikgu tadi pun memang baguslah. Di mana kata kita kena pantau dan kita kena buat cara yang terbaik supaya anak tak stres. Kita sebagai ibu nak buat kerja sekolah, nak buat apa, tapi kita sebagai ibu bapa pun stres dengan kerja lagi, stres dengan PDPR anak lagi. Macam Cik Azman tadi ada berapa? 8-10 anak. Oh, lagi ramai tu. Saya baru 3 je. 8 anak. Itulah saya yang 3 ni pun kadang kelang kabut, gerak anak tu tak bangun, kerja pagi tak nak bangun, kadang menyinga juga, lebih daripada singa rasanya. Faham. Jadi agaknya hari ni perkongsian kita ini daripada Datuk Fazli tadi, daripada YDP ada, daripada cikgu-cikgu yang ada, membantu ke Puan Maria? Ya, sangat-sangat membantu dan saya rasa program sebegini sepatutnya diadakan keraplah
gerakkan supaya mak-mak ni, cikgu-cikgu sendiri pun boleh tahu apa yang patut ni. Sekurang-kurangnya perkongsian begini kita dapat hilang stres sebenarnya. Sebab kita dapat meluahkan apa yang kita ni. Sebab kadang-kadang kita tak ada siapa kita nak mengadu kan, dan tak ada siapa pun faham sebenarnya apa masalah kita. Jadi sekurang-kurangnya webinar yang GPS buat ni, kita dapat satu platform di mana kita dapat berkumpul dengan orang-orang yang betul dan tepat, di mana kita dapat meluahkan dan dia orang faham apa masalah kita ni. Ya, insya-Allah nanti Puan Maria kalau kami dah buat ruangan dekat kita punya Facebook GPIB Study untuk kita pilih apa topiknya, siapakah jemputan kita nak, nanti Puan Maria boleh kongsikan sama dengan kawan-kawannya Puan Maria. Ya, boleh. Puan Maria. InsyaAllah semoga Puan Maria dan juga 3 anak lepas ni orang kata lebih sistematik, lebih teratur. Ya, terima kasih. Okey. Ini dekat ruangan chat ni ada daripada Muhammad Sabik lagi. Tahniah kepada ibu bapa yang terus cakna dengan PDPR. Masing-masing ada kelebihan dan buatlah semampu boleh. Jangan stres. Sekarang ni Muhammad Sabik ni, persoalan saya lah, di manakah anda Muhammad Sabik? Kita nak jemput Muhammad Sabik untuk bercakap. Saya swipe juga dekat tab saya ni, tengok mana Muhammad Sabik ni. Tiba-tiba Puan Ji keluar. Okey, Puan Ji ada camp. Puan Ji mungkin nak kongsikan dengan kita Puan Ji. Silakan Puan Ji. Dah hilang pula Puan Ji-nya. Muhammad Sabik di mana Muhammad Sabik? Muhammad Sabik ni pandangan bagus juga ni. Puan Nur Hazami, silakan Puan Nur Hazami kalau nak kongsi apa-apa dengan kita. Ada Puan Ji ada? Puan Ji tadi ada ke? Oh, dah hilang dah Puan Ji. Puan Ji pemalu barangkali. Puan Ji okey ke Puan Ji? Kalau untuk sebarang perkongsian, Nadia Aziz, ada sebarang nak dikongsikan? Jika ada, silakan berbuat demikian. Tak ada masalah, boleh raise hand ataupun dekat ruangan chat ke, boleh kongsikan dengan kami. Okey, sebelum kita tamatkan sesi kita pada hari ini. Tak ada ya, saya kira mungkin kita boleh tamatkan sesi kejap. Ya, saya tengok admin saya ada kata apa-apa tak? Okey, admin kita boleh selesaikan ataupun sesiapa lagi nak kongsi ke dengan kita pada hari ini. Dan kepada anda, kami mohon jasa baik anda semua. Okey, Puan Nadia Aziz, sebab saya baca kejap. Puan Nadia Aziz ada komen tu. Okey, Puan Nadia Aziz kata terima kasih atas perkongsi. Kejap, okey, atas lagi. Sorry, saya terlepas pandang. Nurul Huda kata, saya setuju dengan Puan Maria. Perkongsian ini merupakan platform terbaik untuk perkongsian ibu bapa meluahkan isu stres PDPR. Lepas ni mungkin kita boleh buat pula topik ibu bapa untuk kongsikan apa isu yang sering dihadapi oleh ibu bapa selain daripada isu PDPR ni. Okey, insya-Allah ini satu input yang baik ni. Nadia Aziz kata terima kasih atas perkongsian tip dari Datuk Fazli, sangat membantu dan bermanfaat. Syabas GPIB Study kerana mengajukan program sebegini. Amat membantu kami para ibu bapa dan anak-anak kami. Harap program ini diteruskan lagi, memang berkesan, memberi inspirasi kepada kami semua. Tahniah juga kepada anda Nadia Aziz, kepada anda semua yang menyertai kami. Terima kasih banyak. Kalau tanpa anda, sokongan anda, kami tak jalan pun ini ya. Norzita Abdullah kata terima kasih kepada semua yang terlibat dengan penganjuran program motivasi yang amat bermakna ini. Saya sebagai ibu bapa sangat menghargai. Saya harap begitu juga ibu bapa lain. Diharap juga program seperti ini dapat diteruskan lagi pada masa akan datang. Terbaik. Muhammad Sabik kata tahniah kepada semua. Muhammad Sabik ni gerau pula lah saya ke Encik Muhammad Sabik ni. Siapakah Encik Muhammad Sabik? Tak nak menunjukkan apa rupa ni. Kalau tak boleh kita invite untuk borak-borak sekejap. Ya, tak apa Encik Muhammad Sabik. Kalau next kita punya sesi Zoom ini, pastikan Encik Muhammad Sabik on camera. Kita borak sekejap, okey? Daripada Arab. Daripada Arab ni. Daripada Saudi ke. Terima kasih pada para guru, ustaz dan ustazah yang terus sabar kreatif dalam komited melaksanakan PDPR ini. Thank you juga pada tim JSPS atas sesi ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua. Jadi saya kira kita boleh tamatkan sebentar lagi sesi kita pada hari ini. Terima kasih kepada anda semua yang terlibat. Kita ada YDP Azri Syahidah, Maria CM. Sekejap saya nak sebut seorang-seorang ni. Encik Zuhairi, Encik Azman, Puan Tati, Cik Khairi Yusri, Puan Ji, Cik Zulkainan Zain, Puan Nadia Aziz, Puan Hanis Hawani. Okey, kita ada juga Puan Nur Hazami, Puan Siti Nur Fatin, Puan Nur Azma. Nama apa bawah tu tak nampak pula tu. Ada tunjungan chat pula tu. Zarina. Ya, Puan Aimi, Fatin Nurdini, Aidah binti Hasmadi, Fatin Nabila. Ada dua Fatin ni. Farah, Nakia, Nurul Huda dan juga terima kasih banyak kepada anda semua
meluangkan waktu pada hujung minggu ini bersama dengan kami di GPS Bestari. Ya, orang kata hujung minggu ni ramai nak relax kat rumah kan, tapi anda memilih untuk bersama dengan kami. Saya bacakan komen sebelum kita tamatkan. Siapa tu kejap ya? Nurul Huda kata terima kasih semua atas terima kasih semua tuan-puan atas perkongsian. Tak lupa kepada Encik Eddie selaku moderator hari ini terbaik. Alhamdulillah. Ya, terima kasih, terima kasih. Zulkarnain Zain kata terima kasih dan tahniah untuk semua. Semoga kita semua akan mendapat ilmu dan motivasi untuk kita semua. Zarina kata Alhamdulillah. YDP Azlin Syahidah kata moderator terbaik. Standpoint dan santai penceria program. Tahniah JPM Bestari. Alhamdulillah. Kembang pula saya kan. Nur Hazami kata terima kasih semua. Alhamdulillah. Terima kasih. Aida binti Hasmadi kata saya jaga anak saudara PDPR. Oh, tengah jaga anak saudara. Patutlah dia tak boleh nak jawab. Okey, tak apa. Yang penting anda sertai kami. Dan daripada G, terima kasih kepada tim JPM Bestari kerana anjur program ini lain kali. Anjur lagi ya. Moderator pun best sangat-sangat. Terima kasih. Terima kasih semua panel dan moderator. Saya sangat bermanfaat. Saya Umaina, parent CIC Person 15 Putrajaya. Terima kasih. Oh, banyak terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kepada anda semua, insya-Allah kita jumpa lagi pada sesi akan datang. Ingat ya, follow kita punya platform JPM Bestari. Kita ada Facebook, YouTube, Instagram, Twitter ya kalau tak silap saya, dan of course kita punya website sekarang GPS Bestari berwajah baru. Pastikan anda semua pergi kita punya website GPS Bestari, macam-macam perkongsian daripada cikgu, ada input PDPR dan sebagainya, macam-macam ada. Dan setiap hari Isnin kita punya sisipan GPS juga berwajah baru, cantik tau. Dan sekarang topik kita lebih besar lagi. Kita ada atlet, kita ada macam-macam lah yang sebenarnya segalanya berkaitan dengan pendidikan. Kejap, saya nampak ada orang baru masuk ke camp. Encik Nick Justin, hello, apa khabar? Itu dia, Muhammad Sabik dah muncul. Okey, sebelum saya tamatkan, saya tak puas hati ni. Kita invite Encik Muhammad Sabik sekejap. Ini yang saya tunggu-tunggu tadi. Silakan unmute mic Encik Muhammad Sabik. Finally dia muncul. Okey, Encik Muhammad Sabik. Apa khabar? Hai, assalamualaikum. Alhamdulillah, baru selesai apa hantar kertas kajian. Cik Muhammad Sabik, cikgu ke macam mana? Cikgu. Sebenarnya saya cikgu. Tapi itulah, saya pun masuk dekat last-last tu yang tak berani nak menyuntik-nyuntik apa nak diceritakan tu, yang macam okey, mungkin saya sikit-sikit je lah. Tak apa, hari ni kita punya sesi santai je. Kita bukan macam webinar skema, tak kita santai je. Semua orang boleh berkongsi pendapat masing-masing. Jadi Encik Sabik sebagai seorang cikgu, apa yang boleh dikongsikan hari ni? Tadi kat ruangan chat je, sekarang silakan Encik Sabik. Sebelum tu cikgu apa? Cikgu sekolah menengah ke cikgu sekolah rendah ke sebelum tu? Saya cikgu sekolah rendah saja. Subjeknya Encik Sabik? Saya mengajar bahasa Melayu, RBT dengan TMK macam tu. Okey, Encik Sabik, cikgu Sabik, saya dulu bahasa Melayu SPM saya 5. Tak apa, tak ada masalah. Saya sebenarnya saya tak tahulah, kalau ikut daripada saya sebagai seorang guru, saya akan melihat progres murid itu berdasarkan pada kemahiran mereka. Mungkin ada serta akan melihat markah, tapi markah itu pun saya pegang juga, tapi pada masa yang sama saya pegang juga kemahiran mereka. Sebab bahasa Melayu ni kemahirannya ada 3, dengar tutur, lepas tu membaca, kena menulis. Jadinya kemahiran tu yang saya lebih fokus. Sebab saya pegang bila kemahiran itu dikuasai, insya-Allah dia boleh diadaptasikan dalam apa-apa bentuk, dan khususnya dalam bentuk pentaksiran ya, dalam menulis. Okey, itulah saya punya cara saya. Macam saya dulu sebenarnya saya fail rumusan SPM kan kena buat singkat, saya tak boleh singkat. Macam mana mulut saya popek macam itulah juga saya menulis panjang. Begitulah. Tapi alhamdulillah hari ni berjaya juga jadi manusia. Okey, jadi cikgu silakan kongsikan tentang topik kita ni, cikgu silakan. Okey, assalamualaikum pada semua. Maaf sebab saya last sebab tu saya pun just masuk tepi-tepi je sebab saya ingatkan dah nak habiskan, so tak nak kacau. Jadinya untuk PDPR ni, apa yang saya daripada perspektif guru, saya sebenarnya lebih suka kalau kat di sekolah rendah tu kita fokus pada kemahiran yang asas dulu sebenarnya. Kemahiran yang 5 tu dulu, sebab 5 kemahiran tu kalau tak dapat dikuasai, agak sukar nanti anak-anak kita. Bahasa Melayu,
bahasa Inggeris, matematik, sains, pendidikan Islam. Okay. Yang lain-lain tu boleh tapi biarlah pada mungkin sikit-sikit masuk sikit, tak apa. Okay, yang penting kita fokuskan pada yang 5 tu dulu. Lepas tu dari aspek instructional designing, apa strategi. Allahu Akbar, ada walcall. So macam mana cikgu macam mana kita sebagai cikgu ni nak lihat kita nak mengajar PDPR tu. Sebab saya lihat macam anak-anak kita sebagai guru, kita tengok anak kita punya latar belakang anak murid kita. Mungkin ada yang mampu, ada yang kurang. So jadinya cikgu-cikgu kena concern tentang tu and then merancang satu sesi PDP yang senang cakap solid lah untuk kesemua latar murid kita. Sebab saya ni pengalaman daripada wakil ibu bapa, dia anaknya ada 10, 11 gitu. Saya tanya dia macam mana Puan PDPR anak-anak semua, kata cikgu minggu ni saya baru beli laptop. Minggu depannya dah meletup. Allah. Tu cakap, aduh kesiannya anak murid aku. And then bila tanya yang sekolah menengah, dia terpaksa bantu adik-adik yang kecil yang dekat sekolah rendah, and then yang kakaknya pula sampai pukul 12 malam tu baru dia ada masa untuk dia selesaikan tugasan dekat sekolah. Jadinya kat situ memang sebagai seorang cikgu pun kita concern pada ibu bapa macam mana situasi kita semua. Sebab tu saya tak suka macam kita nak blame each other, tapi we try to support each other, so kita face perkara ni dan kita take dia sebagai satu challenges. Okay, MC saya rasa setakat tu je kot saya boleh share sikit sebab takut dah jauh sangat kan. Saya rasa macam alamak, saya ni masuk last minute, so kesian pada yang lain. Ni dah pukul 11 nak makan lagi. Itulah tak apa. Mungkinlah ramai nak masak. Terima kasih banyak Cikgu Muhammad Syafiq. InsyaAllah next time cikgu join awal. Okey cikgu, janji InsyaAllah. Terima kasih cikgu ni YDP Azli. Allah Akbar. Okey, terima kasih kepada anda semua dan ingat sertai kami di GPS Bestari. Okey. Kita punya teklaskan Gerbang Aspirasi Generasi Mahir kepada anda semua. InsyaAllah kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Jangan lupa nanti bila kami up saja poster di Facebook dan juga Instagram GPS Bestari, apa topik yang kita nak selepas ini, siapa jemputan yang anda nak agaknya, jangan lupa komen banyak, share banyak supaya kita boleh buat sesi yang berikutnya. Terima kasih banyak kepada semua. InsyaAllah kita jumpa lagi. Saya Eddie Joedi, saya minta maaf kalau saya membebel lebih-lebih sangat, dan sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah SWT, yang buruk itu datang daripada saya sendiri. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum semua. Terima kasih daripada kami di GPS Bestari. Bye.